kita akan mula ya. Baik ya, saya dah tadi kita jumpa ya iaitu ikai, bukan ikai, bermakna tingkat 1 ya. Okey, sekarang ni saya lukis satu bangunan ya, satu bangunan yang tinggi lah ya. Okey. Jadi tingkat 1 dipanggil ikai. Okey, ikai ya. Baik, ini tingkat 1. Tingkat 2 kita panggil nikai. Tingkat 3 kita panggil sangkai. 4 yongkai, 5 gokai ya. Semua kai-kai di belakang ya. Kai, okey, kai, okey. Sampailah katalah sini tingkat 14 pungkai. Okey, tingkat 18 contohnya kai juga. Okey. Kai itu artinya tingkat ya, artinya tingkat. Tadi dia tunjuk tingkat 1 ichikai. Tingkat 2 nikai, tingkat 3 sangkai. Okey. Kadang-kadang tingkat 3 ni ada bunyi lain iaitu sanggai. Ya, sanggai ya, tapi sangkai memang betul ya. Kemudian okey, tingkat 5 gokai, tingkat 7 nanakai. Okey, sampai tingkat 18 juhachikai. Maksudnya bertingkat-tingkat lain. Jepun bangunan dia samalah macam Kuala Lumpur ada 80 tingkat, ada 60 tingkat, 70 tingkat Walaupun negara dia adalah negara banyak gunung berapi dan negara banyak gempa bumi ya. Gempa bumi dalam bahasa Jepun kita panggil jizing ya. Jizing. J-I-Z-I-N. Okey, jizing ya. Jizing ialah gunung gempa bumi ya. Ekuator maksud gempa bumi ya. Jadi walaupun bangunan dia tinggi 80-90 kaki ya, ada cecah satu tingkat ya, dia masih lagi berani buat walaupun dia ada jizing ataupun ada gempa bumi ya. Tetapi dia gunakan tapak asal dia menggunakan getah yang sintetik rubber ya. Dia gunakan getah sintetik rubber di bawah ni ya untuk dapatkan macam dia boleh goyang yang mana tak silap sensei lah kalau ikut kajian yang pernah sensei dapat ya, dia buat dia punya pergerakan bergoyangnya bangunan tu ialah 60%. Okey, 60% ya. Maksudnya darjah ni 60%. Dia punya goyangan tu ya, goyangan bangunan tu 60%. Macam tu goyang dia. Lebih pada 60 barulah bangunan tu boleh tumbang. Ini bermakna ya kalau kalau gempa bumi itu ya, okey Albain baru join, okey alhamdulillah, okey Albain baru join ya. Okey Albain saya sudah masuk kepada ichikai, nikai, sangkai tadi ya. Okey, jadi bangunan tinggi di Jepun ni ya, dia bergoyang sebanyak 60% ya, bergerak 60%. Jadi kalau sekiranya lebih 60 barulah bangunan itu boleh tumbang, boleh jatuh ke bawah. Okey. Itu kajian mereka. Yang kedua pula ikut sistem gempa bumi ya. Di Jepun ataupun seluruh dunia ya, gempa bumi menggunakan sistem Richter R-I-C-C-H ya, Richter. R tu Richter. Jadi kalau dah 6 Richter ke atas memang gempa tu sangat besar ya. Ada yang sampai sekarang macam di Aceh tadi 8.2 Richter ya. Jadi kalau di Jepun 8.2 Richter tu bangunan ni tak boleh runtuh lagi. Dia kena melepasi 9 Richter baru boleh runtuh. Ya, dia target dia macam tu ya, dia buat ya. Dia buat ya bertingkat-tingkat ya, ichikai, nikai, sangkai sampailah yakukai ya, sampai satu tingkat pun ya, dia bergoyang. Sebab itulah kamu tak akan terasa apabila kamu pergi Jepun, kamu naik tingkat 1, tingkat 2 tak rasa. Tetapi apabila kamu sampai kepada yongkai, tingkat 4, kamu ya kalau kita ni baru sampai di Jepun dalam seminggu 2 minggu ya, terutama di Tokyo yang mana setiap saat ada bergerak ya, kerak bumi dia bergerak. Jadi mana kamu akan rasa jalan tak betul. Sebab apa? Sebab kita dalam kita punya telinga ada dipanggil cornea ya, yang bulat-bulat macam siput tu dipanggil cornea. Itu adalah balancing untuk manusia. Jadi bila terjadinya pergerakan 1.4, 1.6 Richter di bandaraya Tokyo tu, bila kamu naik tingkat lebih tinggi daripada
daripada tingkat 4 Yonkai, Gokai, Rokukai, Nanakai ke, kamu baru akan terasa jalan, kamu rasa jalan betul, ya, tetapi rupanya kamu berjalan macam bengkok, goyang-goyang gitu. Biasanya 2-3 hari duduk barulah kornea kita boleh mengesan benda tu, pergerakan muka bumi tu, ya. Ceritanya begitulah, ya. Jadi sebenarnya kalau ikut bahaya kan, tapi sebab itulah negara mereka hidup mati dengan negara macam tu, ya. Ceritanya begitulah, ya. Jadi kat sini, ya, Sensei dah terangkan Ichikai ialah tingkat 1, 2 Nikai, Sankai, Yonkai, sampailah Jukai sampai tingkat 10 tingkat baik. Di Jepun pula dia punya sifat bangunan ni tingkat 1, tingkat 2, tingkat 4, tingkat 5 sampai tingkat 10 sampai tingkat 14. Sebenarnya tingkat 4 dan tingkat 14 mereka tidak ada. Ya, diisytiharkan tingkat tu terus kepada tingkat 5. Maksudnya begini. Ichikai tingkat 1, Nikai tingkat 2, Sankai tingkat 3. Dia tidak ada Yonkai, dia terus Gokai tingkat 5. Ya, kalau kamu naik lift, kamu tak jumpa tingkat 4 tu. Tetapi tingkat tu tingkat 4, tapi dia tulis tu Gokai tingkat 5. Maksudnya tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 tu dia tak akan tulis Yonkai. Dia tulis Gokai terus. Sampailah tingkat 14. Okey, tingkat 10 ialah Jukai. Tingkat 11 Ju Ichikai. Tingkat 12 Ju Nikai. Tingkat 13 Ju Sankai. Tingkat 14 tu tidak ada. Terus tingkat 15 Ju Gokai. Jadi Ju Yonkai tidak ada. 4, 14, 24. Walaupun tingkat tu tingkat 24 ada, tapi diisytiharkan tingkat tu tingkat 25. Kenapa? Siapa tahu benda ni? Okey, ini adalah custom untuk orang Buddha atau orang Cina. Yang mana bila kata Yong Kai tu, Kai kan bahasa Cina dia panggil kalau bahasa Jepun, Ichi ni san Yong. Tapi tulisan Cina I san se. Se tu si tu ialah mati. Bagi dia sway. Sebab tu dia tak ada tingkat 4, tak ada tingkat 14. Tingkat tak ada tingkat 24. Ceritanya gitu. Ya. Jadi walaupun tingkat tu ada, tapi dia tak lamakan tingkat 2, tingkat 4. Dia terus namakan tingkat tu tingkat 5. Jadi kalau kamu masuk di kota raya di Jepun, di negara Jepun, kamu naik tingkat, kamu carilah. Kalau kamu duduk tingkat 4 tak ada. Tingkat 5 ada, tingkat 4 tak ada. Tapi tingkat 4 tu lah disediakan tingkat 5. Ceritanya gitu, ya. Yang saya beritahu situ, mana nanti kamu akan jumpa lah. Kalau mana tahu ada rezeki kamu ke Jepun. Baik, tengok nota kat situ, nota di muka surat Nijugo ni, page di sini. Okey, imani isaya taberuya terewiga arimas, Ini sama yang macam tadi, yang saya terangkan tadi, yang mana terdapatnya di atas meja atas meja tu ada television. Baik. Nombor 2, telewiru no ue ni simbunto hanaga arimas. Terdapatnya television, di atas television tu ada apa? Di atas meja tu ada apa? Ada newspaper, simbol dan juga ada bunga, itu perkara-perkara dia beritahu, Yang nombor 3, daremo imasen. Apapun pun tiada kat situ, Dan dia bagi kat sini imasen, imamo pun boleh pakai. Kemudian doko nimo pun boleh pakai, Nowhere is doko nimo. Doko ialah yang saya pernah tegang pada kamu, asoko des. Nani asoko des. Yang mana arahan, Kat sini dia panggil apa? Doko nimo. Maksudnya no here, maksudnya benda-benda tu boleh tunjuk kepada arah, arah tempat, Okey, tengok dia bagi example di sini. Daremo kimasen desta. Nobody come, maksudnya tidak ada yang datang, Daremo kimasen desta. Maksudnya benda yang dah lepas dah, tak ada datang langsung, Tanaka san wa aishita. Okey, doko ni mo arimasen. Maksudnya Mr. Tanaka is not going anyway tomorrow. Maksudnya besok
Mr. Malaysian, Mr. Tanaka tidak pergi ke mana-mana. Dari situ, ya, Dokonimo. Dokonimo tidak langsung tak pergi ke mana-mana, ya. Itu dia. Baik, nombor 4. Naniga, ya. Apa perkataan naniga sini? Example dia bagi kat sini. Is no ue ni naniga arimasga. Apa yang ada di atas meja itu, dia kata. Honga arimas, ada buku. Ataupun tadi kita belajar untuk dalam topik kita, simbon to hanaga arimas. Maksudnya terdapatnya surat khabar, simbol di newspaper atau surat khabar, dan juga bunga di atas meja, ya. Okey, masuk muka surat 53, Janijusan page, Gojusan pages, ya. Okey, tengok vocabulary, ya. Ikai ialah first floor. Tingkat 1 ialah ikai, ya. Kalau nikai tingkat 2, sangkai tingkat 3. Okey, kai is untuk floor atau tingkatnya. Okey, hako ialah book, box, ya. Hako is book, ya, his box bukan, iaitu kotak. Hako, kotak, kotak-kotak bunga dipanggil hako, Tadi ada hako sebab dalam hako tu ada hana, Dalam kotak tu ada hana. Kemudian naka ialah inside, ya. Kemudian hakaki ialah postcard, ya. Baik, di Jepun postcard masih digunakan, ya, sebab itu adalah apa kita kata custom, ataupun mereka suka, ya, menghantar menghantar berita-berita menggunakan postcard, ya. Sensei kalau dahulu selalu dapat postcard daripada keluarga angkat, daripada Jepun, sekarang nampak dah tak ada dah, sebab zaman ni dah berubah, dah ada WhatsApp, dah ada Telegram, ya, dah ada macam-macam, dah tak ada dah, Kalau dulu selalu dapat, Kemudian tanah ialah shell. Ini adalah kulit kerang-kerangan tu, dipanggil tanah, Okey. Shashin ialah fotokopi, fotograf, Shashin ialah gambar, Shashin ni, dia tak boleh gunakan arimas, tak boleh gunakan imas. Dia ada satu perkataan, contoh macam kalau kita bahasa Melayu, kita ambil gambar. Perkataan ambil tu kamu kena ingat, sebab dah sampai kat sini. Saya letak kat sini satu perkataan yang kita belajar, yang mana untuk gambar saja, gambar saja. Iaitu sashin ga totte. Totemasu. Okey, totemasu ni adalah untuk gambar. Ambil gambar. Totte, tangkap, tangkap gambar. Totemasu. Shashin ialah ga partikel ga, tatemasu. Shashin ga totemasu, maksudnya ambil gambar. Okey. Kalau sensei kata dare ga tatemasu ka, tambahkan kat belakang, dare wa shashin ga totemasu ka, siapa yang ambil gambar? Kamu jawablah, Oma ga totemasu, maksudnya Cik Umar ambil gambar. Okey. Jadi totemasu ni adalah lain daripada arimas dengan imas, Ini digunakan, totemasu ni digunakan untuk ambil gambar sahaja. Sebab dia tulis sini shashin, iaitu fotograf, Saya beritahu, depan tu untuk verb tu gunakan totemasu, Okey, mado is window, Ni sensei dah terang masa pelajaran 1 dulu, masa silibus 1, Mado is window. Baik. Kalau pintu dipanggil apa bahasa Jepun? Siapa tahu kat sini pintu? Siapa ingat? Mado is a pintu, is a tingkap, window. Kalau pintu dialah doa, yang kamu selalu berdoa tu, lepas sembahyang kamu pun doa, doa tu doa. Dia tulisan ni bersama, Itu yang ni ialah
mado. Mado ialah tingkap. Bila doa, doa kita tu, okey, doa tu ialah pintu. Mado is a tingkap, doa ialah pintu. Jangan lupa ya, saya bagi tahu kat sini ya. Bila dah ada tu saya beritahu. Chikaku ialah dekat. Very near. Chikaku is near ataupun dekat. Chikaku ya. Watashi no uchi wa chikaku desu. Rumah saya terlalu dekat. Okey, rumah saya sangat dekat ya. Watashi no chikaku desu ya. Watashi no uchi no chikaku desu. Rumah saya sangat dekat. Contohnya kalau rumah saya dekat dengan UTN, kamu boleh kata watashi no uchi watashi wa uchi no UTN ni chikaku desu. Rumah saya sangat dekat dengan UTM. Macam tu ya. Okey, itu ayat-ayat yang boleh kita beri ya, sebab tu kena dapatkan ya, ingatkan yang satu word and the word desu tu ya. Kemudian onna no ko. Okey, onna no ko ialah girl. Onna no hito, onna no ko girl. Takut saya tersilap tadi bacaan. Otoko no ko ialah untuk budak lelaki. Manakala onna no ko ni untuk budak perempuan. Otoko onna no ko. Onna no ko, otoko no ko. Onna no ko, otoko no ko. Dia takut tersilap Onna no ko perempuan, otoko no ko lelaki. Manakala itu adalah person ataupun manusia ya. Barulah betul sebenarnya ya. Kemudian Kengain ialah Astran Hall Kengain. Ini dewan besar ni ya. Kengain ya. Okey, kemudian ko. Sebenarnya ko tanah ni bukan do tanah, ko sebab dia ada titik, sebenarnya ada titik tepi tu ya. Itu ko tanah itu kabinet ya. Kabinet kita panggil ko tanah. And then mai ialah from before, sebelum tu dipanggil mai mai sebelum tu ya, mai kadang-kadang sensei gunakan beberapa perkataan, contohnya segiwa ya, selepas itu, segiwa selepas itu ya. Okey. Okey, masuk kepada muka surat Juyong page 54 ya. Okey, kita ada exercise yang pertama di atas yang saya nak terangkan, yang lain di bawah tu kamu boleh buat di rumah ya. Ini macam biasa ya, dia bagi pattern iaitu present dan juga past ya, yang mana sekarang dan juga sudah lepas. Baik, to be present form ialah arimas. Sama dengan imas. Okey, negatif arimasen. Untuk negatif first form imasen. Dia tambah situ saja ya. Imas, arimas, arimasen, imas, imasen. Kalau lepas arimasta, okey, negatif dia arimasen desta. Panjang sikit ya. Past form untuk imasta ialah imasta, imasen desta. Dia sambung je ya. Kamu kena ingat arimas, arimasen. Ada, tiada. Imas, ada, imasen, tiada. Okay, itu adalah noun. Kalau present, arimasta, benda dah lepas, dah present dah lepas ya. Arimasen desta, sudah lepas juga. Okey, imasta, imasen desta. Macam tu ya. Dia ada past form dia, iaitu ta form tu adalah benda yang sudah berlalu ya. Manakala imas ialah noun untuk sekarang ya. Baik, sensei bagi contoh kat bawah tu, baca sikit supaya kamu boleh faham ya. A dengan B tu, tengok A, ima ni, okey, televiga arimas. Maksudnya di ruang hall tu ada television. Okey. Boleh tukar tu, boleh tukar apa? Boleh tukar kotana, kabinet tadi ya. Ima ni kotana ga arimas. Ya, di ruang tu ada kabinet. Ada isa. Apa itu isa? Apa itu isa ni? Saya takut saya salah. Apa itu isa kat sini?
Ada tak isak kat sini? Apa perkataan isak? Ialah chair. Okey. Ada kerusi ya. Isak ni ima ni isaga arimas. Boleh tukar denwa. Okey. Yang nombor 3 is denwa. Ima ni denwa ga arimas. Maksudnya di ruang tu ada telefon. Okey. Boleh juga gunakan ima ni kodomo ga imas. Maksudnya ima ni kodomo ga. Kodomo ialah kanak-kanak. Kodomo is kanak-kanak. Bermakna di ruang ni ada kanak-kanak. Boleh tukar kepada onako, otoko, noko, anak lelaki. Onanoko, anak perempuan. Macam tu ya. Yang nombor 1 ialah lelaki, yang nombor 2 perempuan. Okey. Okey. Ini adalah example yang kamu boleh turuti sampailah pada E ya. Baik, buka muka surat 55 Jugoju pages desne. 55 ada 2 vocabulary yang saya boleh terang kat sini ya. Satu ialah kodomo. Tadi saya beritahu ialah kanak-kanak. Pernah dengar kodomo lion tak? Kodomo lion bahasa Jepun ialah anak singa. Okey? Okey? Ada ada berus gigi yang bernama kodomo lion. Berus gigi kodomo lion ya. Okey, kemudian sukudo, dinirom ya, sukudo. Dinirom ialah ruang tamu, sukudo bukan ruang tamu. Dinirom ialah ruang makan sukudo ada perkataan dia perkataan Jepun dia sukudo ruang tamu, ruang makan. Kemudian apa? Otearai laboratory macam apa tempat-tempat otearai ni macam apa laboratory ni apa perkataan ni Umar? Apa perkataan, apa erti bahasa Malaysia ni? Laboratory adalah tempat simpanan barang-barang lebih kurang gitulah. Saya bahasa Inggeris, bahasa Malaysia tak berapa faham sangat tak berapa ingat ni. Okey. Nanimo imasen, maksudnya tidak ada apa-apa Nanimo imasen, tidak ada apa-apa. Dan sita is under. Tadi sebab dia sentuh ialah uwek. Uwek saya bagi tadi uwek ialah atas. Manakala sita ialah under, bawah. Jadi kamu kena ingat 3 benda ni akan selalu kamu akan jumpa, iaitu uwek atas, naka tengah-tengah, sita ialah bawah. 3 benda ni satu akan jumpa sebab tu kadang-kadang dia akan keluar. Tadi dia beritahu uwek ialah benda-benda di atas okey, uwek. Okey. Uwek ni imas ada di atas. Kalau sita ni imas ada di bawah. Kalau naka ni imas ada di tengah-tengah. Macam tu ya. Okey, next vocabulary Lepas short dialog tu ada vocabulary bureau. Bureau ialah building ini ambil daripada building tu bureau dia kata. Kalau bahasa Inggeris building, dia gunakan bahasa dia katakana bureau. Ataupun dia ada bangunan dalam bahasa Jepun Nama bangunan dalam bahasa Jepun ada kadang-kadang kalau dah belajar kat sana kamu akan jumpa. Dia panggil tatemono. Tatemono ni bangunan. Bukan toktek. Toktek tu ambil gambar. Ini tatemono. Ialah bangunan. Ada dalam bahasa Jepun Tapi sekarang ni dia gunakan bahasa Inggeris cepat. Iaitu bureau. Artinya building. Ini gunakan katakana bureau building Asoko over there. Asoko desu. Arahan tu. Asoko desu ke arah sana. Over there ke arah sana. Baru dapat perkataan yang sebenar. Over there. Arah sebelah sana Asoko desu. Okey. Jadi kalau kata UTM no doko desu ka? Awak tak tahu UTM ke mana? Orang tanya orang tanya awak, "Sumimasen, UTM no doko desu ka?" Awak pun angkat tangan, awak tahu arah UTM sana. Awak cakaplah, "Asoko desu." Dia pun domo arigato. Dia pergilah ke sana. Bila sampai sana, dia dah tak jumpa, dia tanya orang sana pula. Orang sana beritahulah, "Oh, Asoko desu." Sebelah sana pula. Macam itulah
Jadi arahan digunakan asoko ni biasa standard digunakan di Jepun ya. Asoko desu. Okey, yang ini iaitu ukesuke. Ukesuke ialah reception. Di hotel biasa kat depan front door tu kita panggil ukesuke. Orang-orang yang tunggu di situ ada kerato no ukesuke ya, ada kerani yang jaga reception ini ya. Dan ne yushi. Ne ni adalah perkataan bangun membuat ya. Saya tak boleh terangkan sangatlah sebab ne ni perkataan bangun membuat ya. Ada ano, ada ada dozo, macam-macam lah perkataan-perkataan dalam bahasa Jepun. Okey, baik. Saya rasa apa yang saya perlu terangkan aja, insya-Allah dah ada semua. Cuma kamu kena rajinlah untuk tambah-tambahkan lagi kamu punya now ya. Okey, ada apa-apa soalan? Sismong arimaska setakat ini? Hampir setengah jam lebih saya dah terangkan. Ada apa-apa soalan 5 orang yang hadir ni? Kalau nak tanya boleh tanya sekarang. Kita ada masa lagi dalam 10 minit ya, tak ada masalah. Okey, kalau saya boleh jawab, saya akan jawab ya. Kita dah masuk kepada pelajaran 8 ya. Ada kuis-kuis ada semua, tolonglah cuba ambil bahagian ya. Cuba sebab apa? Apabila kamu buat ni kamu akan lebih banyak ingat ya. Untuk kuis ya. Nampak ya. Imani nani ga arimaska. Apa erti dalam bahasa kita ya. Ya saya, boleh tanya. Ni dan niwa kan. Ni tu partikel tetap. Ni tu macam apa-apa pun partikel tetap. Dan ni digunakan biasa ada dua benda iaitu ni digunakan untuk tempat ya, tempat ataupun tujuan kita. Ni tu. Dua je pakai ya. Sebab ni bergabung dengan air satu lagi. Tetapi air ni jarang-jarang kita jumpa ya. Walaupun dalam kita dalam data silibus ada air, tapi kita jarang-jarang pakai. Okey, kita selalu pakai ni lah yang popular ya. Walaupun nak guna air tu boleh sebab dia tak ada salah jadi kalau katalah nama tempat Johor Bahru ni boleh pakai, Johor Bahru air boleh pakai. Ceritanya. Yang satu lagi niwa tu tadi saya cari sebenarnya, saya takut saya sudah salah terangkan kepada kamu ya. Saya kena rujuk pada buku silibus dipanggil silibus partikel. Ada dalam saya punya almari itu ya. InsyaAllah minggu depan saya cuba terangkan pada kamu dengan lebih lanjut. Sebab saya nak tengok ayat dia ya. Baru dia bergantung pada ayat dia, baru kita tahu apa itu niwa sebenarnya ya. Kalau ikut daripada buku ni, niwa tu artinya dalam bahasa Malaysia terdapat. Berada ataupun terdapat ya. Niwa ni arimas, maksudnya terdapat ya, terdapatnya ada benda kat situ ya. Ikut buku ni lah itu niwa, tapi sebenarnya saya rasa ada lagi perkataan lain ya. Okey, terima kasih Umar beritahu. InsyaAllah minggu depan saya akan cuba dapatkan kamus apa nama partikel tu ya. Kalau tu saya akan beritahu apa lagi penggunaan niwa. Okey, terima kasih Umar. Ada apa-apa lagi soalan lain? Ya, baik. Ya, kalau tak ada, saya tak nak habiskan data-data kamu sayang Boleh kita berhenti sampai setakat ni, kita jumpa lagi pada minggu pada esok malam esok malam dah yang ke-13 ya. Dan 14 sudah habislah maksudnya kita ada dua lagi iaitu lesson 9 dan lesson 10. Dan alhamdulillah kita dapat tamatkan kita punya pembelajaran level 1 ni. Aiman, ada apa-apa soalan Aiman? Sazwan, Abain, ada apa-apa soalan? Tak ada Sensei. Tak ada, uish. Terror betul Iman, tak ada apa-apa Iman ya. Okey, Faiza, Faizal, tak ada apa-apa Faiza. Faiza kampung kat mana Faiza? Tak ada Sensei. Ya, saya kampung kat Kelantan Sensei. Kelantan kat mana? Dekat Pasir Putih. Pasir Putih. Pasir Putih masih boleh dapat lagi network masih okey kan? Boleh. Sebab dia dah arang bandar tu kan. Ya betul. Jangan jadi Guru Musang banyak pokok-pokok. Kan? Banyak gunung, payah tu.
Sana susah. Susah kan nak dapat apa isyarat agak susah kan. Okey, kalau tak ada apa-apa kita saya stop kat sini, kita jumpa lagi pada esok malam boleh Okey baik. Terima kasih.